الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله كفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب الفتوح واشرح صدورنا ونشر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا ضعيف فاغفر الله وأعفانا وقبل الخير بنا وأوصينا ببركة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا بما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل ميكائيل إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في دارين. Kitab Risalatul Tauhid, kita sambung pelajaran yang telah lalu. Pelajaran yang lepas kita masuk kepada sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala, yaitu kita masuk kepada nombor 1, 2 dan 3. Itu yang pelajaran bulan lepas. Jadi pelajaran bulan ini InsyaAllah kita akan tengok sifat yang keempat, kelima dan yang keenam. Al-mumathilatu Al-mumathalah lil hawadith, artinya bersamaan dengan segala yang baru, seperti yajrim atau arab, atau baginya pihak, atau pada pihak, atau bertempat, atau bermasa, atau kecil, atau besar, atau bersifat bagaimana sifat-sifat yang baru, atau mengambil faedah pada perbuatannya dan hukumnya. Yang kelima, ihtiyaju ilal ghair, artinya berhajat kepada lainnya, seperti berhajat kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikannya. Yang keenam, alla yakuna wahidan, artinya bahawa tiada di asal, seperti berbilang Tuhan pada zat, umpama bersusun daripada beberapa anasir, atau ada zat yang lain menyamai seperti zatnya, dan tiada asal pada sifat, seumpama dua kudrah, atau ada sifat yang lain menyamai seperti sifat Tuhan, dan tiada asal pada perbuatan, seperti ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan, memberi tugas pada mengadakan dan mentiadakan. Wallahu a'lam. Kita masih dalam sifat yang mustahil atas Allah. Malam ini kita belajar lagi 3 sifat. Sifat yang keempat malam ini ru'iyah, menuju al-mumatsalah.
lil hawadith. Yang kelima, susah yang sulit. Ihtiyaj ila ghaib. Yang keenam, alla yakuna wahidan. Alla yakuna wahidan. Dalam sifat yang wajib pada Allah, kita belajar sifat yang keempat adalah sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Kemudian kita belajar sifat yang kelima, qiyamu binafsi. Kemudian sifat yang keenam, wahdaniyah. Jadi sifat yang wajib bagi hak Ta'ala. Kemudian yang kita belajar ini lawan sifat yang wajib, sifat yang mustahil pada hak Allah Ta'ala. Sifat yang mustahil Allah yang keempat, bulan lepas kita belajar 3, bulan ini kita belajar lagi 3. Al-mumathalatu lil hawadis. Maksud dalam bahasa Melayu ialah bersamaan dengan segala yang baharu, yang mustahil. Bersamaan dengan segala yang baharu ini pula terbagi kepada 3. Yang pertama, sama dari segi zatnya. Yang kedua, sama dari segi sifatnya. Yang ketiga, sama dari segi perbuatannya, ataupun kita panggil af'al. Baik, sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala yang keempat adalah al-mumathilatu lil hawadis. Dalam bahasa Melayu maksudnya bersamaan dengan segala yang baru. Ini mustahil. Makna sama dengan yang baru ini, mustahil zat Allah sama dengan zat yang baru, mustahil sifat Allah sama dengan sifat yang baru, mustahil perbuatan Allah sama dengan perbuatan yang baru. Baik, kita tulis belakang dulu, kita ulang. Kemudian ihtiyaju ila al-ghaib, dalam qiyamuhu bi nafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Lawan pada berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri adalah memerlukan kepada sesuatu yang lain. Dan memerlukan kepada sesuatu yang lain pula terbagi kepada 2. Yang pertama, memerlukan kepada tempat berdiri. Yang kedua, memerlukan kepada yang menjadikan dia. Wahdaniyah adalah sifat yang wajib bagi Allah. Masuk wahdaniyah asal. Sifat yang mustahil pada Allah anda yakuna wahidan. Cakap mudah ini tidak asal. Tidak asal juga terbagi kepada 3. Yang pertama, tidak asal dari segi zat. Yang kedua, tidak asal dari segi sifat. Yang ketiga, tidak asal dari segi af'al ataupun perbuatan. Baik, ini adalah ringkasan yang kita belajar malam ini. Kalau kita tengok pada bawah putih ni juga pecahan sikit, tapi dari
Huraian pada pecahan itu sebenarnya di luar. Baik. Sifat yang keempat pada malam ini kita belajar al-mumat lakul hawadis. Bersamaan Allah Ta'ala itu dengan segala yang baru, ia ini mustahil. Sama dari segi apa? Dia kata sama dari segi zat. Sebab maksud sifat yang wajib pada Allah Ta'ala yaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersamaan Allah dengan segala yang baru. Maksud bersamaan Allah dengan segala yang baru adalah zat Allah tak sama dengan yang baru, sifat Allah tak sama dengan sifat yang baru, af'al Allah tidak sama dengan af'al yang baru. Jadi lawan dia, maka mustahil zat Allah sama dengan zat yang baru, dan mustahil juga sifat Allah sama dengan sifat yang baru. Mustahil pula af'al Allah sama dengan af'al yang baru. Mustahil. Baik. Apa makna zat Allah tidak sama dengan zat yang baru? Apa makna mustahil zat Allah itu sama dengan yang baru? Zat yang baru itu ada jirinnya dan ada arahnya. Yang itu kita belajar dahulu. Ada jirinnya dan ada arahnya. Jirin dicampur dengan arah jadi isi, jadi kita, jadi anak. 7 pada langit, 7 pada bumi, tidak terpisah daripada jirin dan juga arah. Jirin dan juga arah inilah yang membentuk anak, dan mustahil untuk kita pisahkan antara jirin dan arah yang kita belajar. Misalnya bulan dengan bola, kita tak boleh nak pisahkan bulan dengan bola, tak boleh nak letak tempat lain. Ambil bulan letak tempat lain, ambil bola letak tempat lain. Mustahil perkara itu. Sebab apa? Sebab tidak masuk akal. Yang masuk akalnya bulan dengan bola mesti duduk sekali baru jadi bola. Bukan sahaja bola, tetapi keseluruhan alam ini memerlukan gabungan antara jirin dan juga arah. Ia membentuk jisim, baru kita nampak. Kata orang faham ini tercokok satu objek, nampak objek. Baik, zat Allah tak sama dengan zat yang baru. Mustahil zat Allah sama yang baru. Maksudnya zat Allah tidak ada jirin dan tidak ada arah. Zat Allah itu ada, tetapi tidak ada jirin dan tidak ada arah. Bila tidak ada jirin, tidak ada arah, maka tidak terbentuk, tidak besar, tidak kecil, tidak bulat, tidak panjang, tidak pendek, tidak berbentuk, kerana tidak ada jirin dan arah. Jirin dan arah membentuk sesuatu. Allah jirin dan arah pun tak ada, maka mustahil Allah Ta'ala itu menyerupai segala sesuatu. Yang pertama itu yang pertama. Yang kedua, sifat Allah mustahil sama dengan sifat yang baru. Allah Ta'ala sifatnya yang pertama wujud. Sifat alam yang pertama alam. Kita belajar hari itu. Tidak akan sama sifat Allah dengan sifat makhluk. Dulu kita belajar Allah wujud, kita wujud. Tapi bagaimana, apa beza wujud kita dengan wujud Allah? Wujud Allah wujud yang wajibul wujud. Wujud makhluk wujud yang mungkinul wujud. Apa makna mungkinul wujud? Dalam kuasa Allah. Ketika Allah nak kita wujud, maka kita wujud. Ketika Allah Ta'ala tak nak kita wujud, maka kita tidak wujud. Kewujudan itu hanyalah dalam kuasa Allah. Bila sebut dalam kuasa Allah, makhluk itu tidak mempunyai kuasa untuk mewujudkan diri ini dan untuk tidak mewujudkan diri ini. Tidak ada kuasa. Ini hak mutlak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wujudan yang bawah kuasa Allah sebenarnya bukan wujud. Ia namanya tidak wujud. Asalnya kita tidak ada. Allah nak kita ada bahawa ada. Jadi tak sama sifat kita dengan sifat Allah. Kalau kita ambil 20 sifat yang wajib bagi Allah, kemudian kita nak bandingkan dengan sifat yang ada pada kita, sedikit pun tidak sama. Cuma sangka manusia ada kesamaan. Allah ada kudrah, kita ada kudrah. Allah Ta'ala boleh memberi manfaat, maka makhluk boleh memberi manfaat. Sini terselit syirik-syirik yang kecil yang ada pada diri manusia. Kadang-kadang kita rasa duit boleh beri manfaat, sebab tu kita cari banyak-banyak. Kadang-kadang kita rasa rumah besar cari mendapat manfaat, sebab tu kita cari rumah besar. Kadang-kadang manusia sangka pangkat boleh memberi manfaat, sebab tu kita cari pangkat tinggi. Dalam keadaan kita cari duit, rumah dan pangkat tadi, yang tinggal adalah ibadah. Dia punya penyelesaian ni, yang pertama kita kena faham sifat makhluk tak sama dengan sifat Allah.
Kalau kita faham sifat Allah yang boleh memberi manfaat, maka makhluk tidak boleh memberi manfaat. Bila makhluk tidak boleh memberi manfaat, nak minta sesuatu, minta dengan Allah Ta'ala. Jangan sehingga apabila kita dah mencari dunia, lupa kepada Allah Ta'ala. Ini konsep yang salah. Yang ini melahirkan sifat-sifat syirik. Perubahan pada zaman Nabi Ismail AS, selepas kewafatan Nabi Ismail. Dulu umat Nabi Ismail beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Ismail. Tapi selepas kewafatan Nabi Ismail, maka sifat-sifat ini sedikit demi sedikit menusuk masuk. Oleh kerana dia tidak ada Nabi, tidak ada orang yang menasihati dia, maka umat mula nanak. Bila nanak, mereka mula hanya kepercayaan mereka mula kendor, mula lemah kepada Allah Ta'ala. Kalau dulu percaya Allah Ta'ala sahajalah, yang begitu, yang begini, yang begitu, yang begini. Tapi bila nama sangat tak kena nasihat, maka akhirnya oleh kerana yang kita nampak ni pada zahir. Yang zahir ni duit, pakai, harta, kebun, itu pada zahir. Yang kita nampak pada zahir yang memberi manfaat. Yang Allah Ta'ala yang boleh disembah itu, tuan-tuan jangan nampak. Bila kita nampak ni lah yang selalunya konon-konon memberi manfaat, maka akhirnya manusia akan tertipu. Manusia akan tertipu akhirnya. Dia akan start mempercayai. Dulu bukan percaya, dulu usaha, sekarang usaha kerana percaya. Di situ kelemahannya kita apabila tidak diperingati. Sebab itulah Nabi sebut dalam sebuah hadis, ad-din nasihat. Din itu, agama itu adalah satu nasihat. Kita kena sokong kena dengar nasihat. Asal nampak pergi surah, nampak pergi masjid, tak dengar kuliah agama, tuan-tuan, dia mula lari kepercayaan kepada Allah. Dulu cari Allah Ta'ala sahaja yang beri manfaat. Tapi namun tak pergi kuliah, tuan-tuan, akibat hati jadi nampak kepercayaan kepada Allah. Ini nak kata mana tuan-tuan, kita dekatkan sekali lagi, sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Tidak ada sifat makhluk yang seperti sifat Allah Ta'ala yang kita dah belajar dalam sifat yang wajib hari itu. Yang ketiga, tuan-tuan, perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Apa makna perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk? Maksudnya, tuan-tuan, ada dalam kitab. Maksud kita dah tulis dalam kitab. Atau mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustahil manusia, makhluk, kita mencipta sesuatu, melakukan sesuatu untuk mengambil faedah daripada apa yang kita lakukan. Kita kerja nak duit, kita memberi untuk menerima, kita mencipta untuk kita pakai. Semua kelebihan tu kita buat sesuatu kerana kelebihan yang ada pada dia. Tapi Allah Ta'ala mencipta sesuatu, mengadakan sesuatu tanpa ada perlu, tanpa memerlukan kepada mengambil faedah daripada apa yang dicipta. Sebab itulah dulu kita belajar tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta alam, Allah cipta manusia, Allah cipta makanan manusia, Allah cipta oksigen bagi manusia. Allah Ta'ala cipta sesuatu yang boleh memberi kelangsungan kepada hidup manusia. Apa guna Allah cipta? Apa faedahnya Allah Ta'ala cipta? Dulu kita jawab dah, mana ni kita jawab semua itu. Apa faedahnya Allah Ta'ala cipta? Apa faedah yang kembali kepada Allah? Ada tak faedah yang kembali kepada Allah? Allah cipta alam dengan segala perkara yang ada di dalam alam. Ada faedah kepada Allah? Tak ada faedah. Maka faedah itu untuk siapa? Untuk manusia. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kalau kita fikir dengan cara akal yang waras, tidak ada manusia yang sanggup melakukan sedemikian rupa. Dia melakukan sesuatu kebaikan ke atas diri kita tanpa memohon sebarang balasan, tanpa meminta balasan. Tak ada. Tetapi Allah buat. Ini kata perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Sebab tu tuan-tuan, manusia tidak layak menerima pujian atas pertolongan mereka. Allah yang layak menerima pujian. Hak manusia melahirkan adabiah terhadap manusia. Bila orang tolong kita, yang pertama kita kena ucap Alhamdulillah, bukan terima kasih. Yang kedua, terima kasih. Sebab apa Alhamdulillah? Sebab kesedaran bahawasanya yang datang kebaikan itu adalah daripada Allah. Allah turut hati dia nak tolong kita. Maknanya tuan-tuan, Allah tidak mengambil faedah pada perbuatan dan ditulis juga pada hukumnya. Allah cipta undang-undang, tuan-tuan.
Yang mana sekarang ini kita sentiasa dimomokkan dengan undang-undang bodoh. Satu undang-undang yang menjadi kontroversi. Yang peliknya kontroversi di kalangan umat Islam. Pelik tuan-tuan. Kalau kontroversi itu terjadi pada golongan orang bukan Islam, tak ada masalah. Biasa tak orang bukan Islam ini jadi kontroversi dengan hukum itu. Tapi sekarang tuan-tuan, hukum itu menjadi kontroversi pada umat Islam sendiri. Campur kan? Inilah yang berbeda. Masuk beda. Yang menjadi pelik tuan, umat Islam yang mempersoalkan undang-undang itu sekarang. Baik, mana ni kita nak belajar? Allah menciptakan satu hukum, satu undang-undang. Mencuri dipotong tangan, hukum muamalah pernikahan, hukum qisas bunuh di badan bunuh. Apabila tidak ada qisas maka ada diat. Apabila tidak termasuk dalam hukum qisas dan hukum diat maka ada ta'zir. Ada hudud, ada qisas, ada ta'zir. Baik tuan-tuan, apa faedahnya Allah Ta'ala cipta hukum itu untuk dia? Untuk dia, apa faedah? Ada tak faedah untuk dia? Tidak ada faedah. Maka faedah itu untuk siapa? Faedah itu untuk manusia. Baik tuan-tuan, kita punya akal yang waras. Kita ada akal yang boleh menimbang sesuatu kebaikan dan keburukan. Kalau kita tengok dalam kitab nanti tuan-tuan, dalam Rasulullah kita akan jumpa satu tajuk. Manusia berbeza dengan haiwan kerana salah sesuatunya mereka boleh belajar daripada kesilapan. Bila silap, maka akan boleh berfikir yang ini tidak sesuai. Jadi kita kena ganti. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan setuju tak? Kita boleh belajar daripada kesilapan. Yang pentingnya tuan-tuan, hukum yang didatangkan oleh manusia ini telah berumur di Malaysia lebih kurang 60 tahun. Betul tak? Selama 60 tahun, segala jenis jenayah dan maksiat tidak dapat diselesaikan. Betul atau tidak? Jadi tuan-tuan, akan yang mudah dan waras akan berkata sepatutnya begini. Jadi hukum ni dah diaplikasikan selama 50 tahun, 60 tahun. Dia tidak memberi kebaikan, itu memberi maksud mudah. Hukum ini tidak sesuai dengan manusia. Betul? Jadi sepatutnya akan yang waras manusia dah perlu mengganti hukum ini, bukan memperbaiki, ganti. Sebab dah banyak yang dibaiki. Sepatutnya sekarang tuan-tuan, ini masanya untuk mengganti hukum itu. Dan kita nak bina keyakinan kepada Allah. Allah tidak mengambil faedah daripada hukumnya, undang-undangnya, tetapi undang-undang itu faedahnya kembali kepada diri manusia. As simple as that. Boleh faham tuan-tuan? Bukan nak berpolitik, tapi kita dah nak Islam. Kalau benda yang sesimpel itu kita tak faham, berat. Okey, seterusnya tuan-tuan. Ihtiyar yudilan ghaib. Ihtiyar yudilan ghaib bermakna berhajat kepada yang lain. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah qiyamu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Maksud berdiri Allah dengan sendiri, Allah tidak perlu kepada sesuatu yang lain. Huraian kepada Allah tak perlu pada suatu yang lain. Yang pertama, Allah tak perlu kepada tempat diri. Tempat berdiri yang memberi makna, memberi makna baik. Makna tempat berdiri adalah yang saya boleh huraikan dengan paling mudah. Makna tempat berdiri ini orang ini kan betul. Jadi budak ini mana ini orang ini kita bagi nama dia Ani. Baik, dia ni kuat. Jika kita tukar nama Andi kepada Amina, dia ni masih kuat ke tak? Sebenarnya masih kuat. Sebab yang kuat itu Andi ke ataupun tubuh badan?
Yang kuat itu tubuh badan. Baik, kalau kita tukar pada nama Aminah, Aminah nama perempuan, tetapi berpindah tak kuat. Kuat tak pindah. Jadi tuan-tuan, nak beritahu yang kuat ni bukan ni. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu kepada tempat zat, tempat berdiri. Apa makna zat tempat berdiri? Allah. Contoh yang dia Allah ni tidak seperti ini. Allah bukan sekadar satu nama, tapi Allah kalau diibarat majazi akli, kalau diibaratkan Allah itu ni, Allah itu zat, bukan nama. Bila Allah itu zat, zat tak boleh tempat berdiri. Boleh faham? Bukan nak kata Allah ni orang ini, cuma majazi akli. Allah ni bukan satu nama yang menumpang pada zat, tetapi Allah itulah zat. Maka bila Allah itu zat, Allah tidak perlu kepada zat tempat berdiri. Mustahil Allah perlu kepada zat tempat berdiri. Jika Allah perlu kepada zat tempat berdiri, maka Allah ini nama yang kuat ni. Yang kuat zat tu. Boleh faham? Tak faham kena semua itu apa? Baik, maka mustahil Allah Ta'ala perlu kepada tempat berdiri. Manusia pula tuan-tuan, untuk wujudnya berapa banyak tempat berdiri yang diperlukan. Yang pertama yang kita nampak. Yang kita nampak kita perlu tanam, kita perlu nyawa, kita perlu tulang, kita perlu darah, kita perlu pernafasan, kita perlu makanan, kita perlu oksigen, kita perlu Allah dalam sarai atau berapa banyak Allah 100 lebih lah 100 lebih 100 Allah. Kita perlu tulang. Ada tulang tak ada urat, tak apa, perlu urat. Ada tulang ada urat tak ada daging, tak boleh juga, kena ada daging. Ada tulang ada urat ada daging, tidak ada kulit, tak boleh juga. Jadi tuan-tuan cuba kira berapa banyak perkara yang diperlukan hanya untuk kita berdiri. Berdiri bukan maksud kita berdiri itu, maksudnya kewujudan. Baru tuan-tuan kira berapa banyak. Maknanya saya nak beritahu betapa rumitnya dari segi akal kita untuk menjadikan manusia itu diri, dan kesemuanya adalah datang daripada kasih sayang Allah. Tak ada satu pun yang kita hasilkan sendiri. Kalau apa yang kita hasilkan sendiri? Ada? Ada tak? Ke tak ada? Ke tak nak jawab? Saya tanya, saya jawab. Nah, janji isyak berhenti, kita nak semai isyak dulu. Tuan-tuan, kuliah akidah tidak begitu sistem. Kalau kuliah tafsir Quran, boleh tuan-tuan setakat buka telinga pejam mata. Orang tak tahu kita tidur ke kita jaga. Ni fardu ain. Ni fardu ain. Nak tak nak kena belajar, nak tak nak kena alimkan diri, nak tak nak tuan-tuan kena jawab. Dan jawapan yang paling selamat, tak tahu. Bila tak tahu ni, tak tahu Ustaz, habis itu. Baik tuan-tuan, apa yang kita boleh cipta untuk diri kita sendiri? Kita cek perkara luaran, kita cek perkara dalaman. Apa yang kita boleh cipta? Kita tengok di sekeliling kita tuan-tuan. Hari-hari kita keluar pada rumah, kita pijak rumput. Satu tapak kaki kita kadang-kadang memijak sampai 40-50 helai rumput yang kita kata tidak bernilai. Kita pijak rumput-rumput, tuan-tuan tak pernah kesian nak pijak rumput. Tengok rumput Allah kesian yang nak pijak. Pernah rasa kesian nak pijak rumput? Tak pernah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ambil satu rumput, pergi masuk makna cuba cipta satu rumput. Boleh? Tak boleh. Satu rumput tak boleh. Dalam banyak-banyak nyamuk, tuan-tuan ambil satu nyamuk cipta. Jangan tuan-tuan cipta. Kalau tuan-tuan cipta memang tak boleh, sebab kita jadi orang yang British. Ni ambil ahli saintis. Satu negara satu, tidak termasuk Malaysia. Malaysia belum lagi sampai tahap antarabangsa. Ambil antarabangsa sungguh. Amerika satu, ambil daripada apa ni, mana ada orang. So dia cipta rumput dan juga nyamuk. Mampu tak? Tak mampu.
Nak berdiri tuan-tuan, berapa banyak perkara tak terkira. Dan siapa yang sediakan? Allah yang sediakan. Baik tuan-tuan, kalau fikir senang pada betapa banyak hutang dengan Allah. Yang kedua, Allah tidak memerlukan kepada pencipta. Mustahil Allah perlu pencipta. Kerana bukan Allah perlu kepada cipta, bermakna Allah tidak bersifat kiamu, tak ada binafsi. Sekarang ni kita belajar dia yang lain memerlukan kepada sesuatu yang lain, iaitu sifatnya mustahil pada Allah Ta'ala. Maka mustahil Allah perlu pencipta. Kewujudan Allah itu berdiri ia dengan sendiri, tidak perlu kepada pencipta. Tuan-tuan, tadi kita bahas tentang tempat diri, tapi kita melihat di luar diri kita. Sekarang kita lihat dalam diri kita. Untuk kita ada tuan-tuan, siapa yang pernah memujuk Allah Ta'ala ketika dia tak ada dulu? Dia kata, Allah adakan aku. Cuba katakan. Masa dia tak ada, dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku. Ada tak? Ada. Minta jadi Melayu, ada jadi Melayu. Minta lahir dekat Bukit Pucung. Minta jadi lelaki. Ada tak? Tak ada. Dan yang ada hari ni tuan-tuan, yang lahir tiba-tiba ni, kalau kita tak minta, siapa jadi kan? Untuk kita ada pun bukan bawah kuasa kita. Untuk kita ada bukan bawah kuasa kita. Untuk kita ada perlu kepada pencipta. Dan untuk kita kekal wujud perlu kepada yang memenuhkan keperluan kita. Kedua-duanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau fikir macam ni tuan-tuan, rasa tak layak kita nak lawan Allah, nak lawan kuasa, nak tak warna undang-undang Allah, nak kufur bagaimana kepada Allah, nak lari ke mana daripada Allah. Sedangkan setiap detik, nafas, inci tubuh, kesemuanya datang kepada Allah. Nak gimana kita? Kalau kita rasa kita boleh lari tuan-tuan, lari. Nak lari ke mana? Tuan-tuan bijak, seraput habis bumi tuan-tuan bijak, semua Allah Ta'ala punya. Rasa boleh lari ke bulan, bulan Allah Ta'ala punya. Rasa boleh lari ke matahari, tak sampai terapa orang. Kalau sampai sekalipun tuan-tuan, ia tetap Allah Ta'ala punya. Rasa nak lawan Allah Ta'ala, pergi cari Allah Ta'ala. Rasa nak lawan dengan hukum Allah Ta'ala, rasa tak nak pakai tudung saja, rasa tak nak semayang dia tuan-tuan, nak lawan sangat. Jangan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut fama asbarahum 'alan nar. Maka aku sangat hairan, sangat ajaib mereka yang sanggup bersambung dengan api neraka. Aku khabar dah ahli jadi ahli neraka, yang jadi ahli neraka, yang jadi ahli neraka, buat gini masuk neraka, buat gini masuk neraka. Tapi manusia buat juga. Ada orang dalam keadaan mengetahui dia buat. Berapa ramai orang Islam yang tak tahu arak itu haram? Tuan-tuan, yang duk minum tuan-tuan dia tahu haram, tapi kenapa dia buat juga? Ini kerja-kerja nak lawan Allah Ta'ala belaka. Berapa ramai yang manusia memusti ke fakta tentang agama, sehingga kan yang benar dilihat salah, yang salah dilihat benar. Dia tak tahu, dia tahu tuan-tuan. Fama asbarahum 'alan nar. Bagaimana mungkin, bagaimana ajaibnya mereka boleh bersabar dengan api neraka. Kehidupan kita di hak milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia langsung tidak ada hak untuk menetapkan matlamat sendiri, sedangkan matlamat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah dah kata matlamat manusia bagaimana bertampuk atas muka bumi sebelum dia meninggal dunia, maka tugas dia menyempurnakan hak kehambaan kepada Allah. Amal ma'ruf dan nahi munkar. Bagaimana manusia berfikir, bagaimana manusia menyangka dunia ini tuan-tuan, sangkalah kok mana pun benda tu tak berubah, buatlah kok mana pun benda tu tak berubah, larilah ke mana pun benda tu tak berubah. Kita tidak ada pilihan melainkan menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nak bahas panjang tuan-tuan apa makna kehambaan, bagaimana nak membentuk kehambaan yang itu banyak. Tapi hak pertama kita kena reti bahawa hidup kita matlamat ni tidak boleh ditentukan oleh kita. Sebab Allah tentukan matlamat manusia jadi hamba Allah. Cuma teknik jadi hamba Allah bagaimana tuan-tuan itu belajar sendiri. Tak dan bahas
kufur ingkar kepada Allah. Banyak lagi benda ini. Baik. Yang seterusnya, Allah yang kuna wahidan adalah sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala, sifat yang wajibnya wahdaniyah. Maksud wahdaniyah asal. Maksud asal itu asal. Kita belajar dalam itu. Asal ni kalau nak terjemah dalam bahasa Melayu, tak ada perkataan yang benar-benar bertepatan dengan perkataan asal. Asal adalah asal, wahdaniyah adalah wahdaniyah. Cuma ni daripada segi penyembahan, kita boleh gelar menyembah kepada yang satu, kita boleh panggil menyembah kepada yang satu. Tapi dari sudut zat ni tuan-tuan, boleh kira tak zat Allah Ta'ala? Boleh tak kita kira zat Allah Ta'ala? Baik tuan-tuan, apabila perkara ni, apabila maka pen ni ada jiring dia, ada arab dia. Jiring dia tuan-tuan plastik, arab dia silinder. Silinder campur plastik, baru tuan-tuan nampak bentuk. Betul tak? Bila nampak bentuk, baru tuan-tuan boleh kira. Betul tak? Kalau saya pisahkan silinder, kalau boleh dipisahkan silinder dengan plastik, apa yang tuan-tuan nampak? Nampak boleh? Nampak pedoh jawapan. Tak boleh ni. Tak boleh ni. Sebab kita kata dah tadi, jirim dan Arab tidak boleh berpisah. Bila ada jirim dan ada Arab, ada jisim boleh kira. Allah ada jirim tak? Tak ada. Allah ada Arab tak? Tak ada. Maka ada objek tak? Boleh kira tak? Itu betul. Tidak boleh dikira. Jadi adakah wahdaniyah itu satu? Kalau satu boleh kira lagi satu. Kalau ada tak ada benda nak kira, kosong boleh kira itu kan? Sebab tu ada kosong, betul kosong pun satu, kosong pun bukan, satu pun bukan. Ni yang disebut laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan sesuatu daripada alam. Kosong serupa dengan alam. Kosong pun tidak, satu pun tidak, dikira pun tidak boleh dikira pun tidak. Itu luar kemampuan manusia untuk berfikir. Maka zat Allah tuan-tuan tidak seperti zat makhluk. Wahdaniyah, zat Allah tidak boleh dikira. Zat Allah tidak berbentuk. Satu lagi tuan-tuan, dalam bab wahdaniyah kita belajar dua kali. Kalau tuan-tuan masih ingat, kam munfasil dan kam muttasil. Zat kam ada dua, munfasil dan kam muttasil. Pada sifat ada dua kam. Satu kam munfasil, satu lagi kam muttasil. Pada af'al ada satu kam, yaitu kam muttasil. Kemuttasil. Ini kita lupa sama sebab dia ada satu. Baik. Anna yakuna wahidan adalah sifat yang mustahil, bahawasanya ia tiada asal. Mustahil Allah tidak asal. Pada zat Allah, mustahil zat Allah boleh dikira. Satu, itu kam munfasil, kam muttasil. Mustahil zat Allah ini sama dengan mustahil zat lain sama dengan zat Allah. Zat Allah tidak boleh dikira. Ada tak zat lain yang tidak boleh dikira seperti zat Allah? Ada tak? Ada tak zat lain yang macam zat Allah? Tidak ada. Yang pertama, zat Allah tidak boleh dikira. Itu kam munfasil. Maksudnya mustahil zat Allah boleh dikira. Yang kedua, zat yang tidak boleh dikira ni tuan-tuan, tidak ada zat yang lain yang tidak boleh dikira seperti zat Allah. Jadi yang pertama, mustahil Allah Ta'ala itu serupa dengan zat, bukan serupa dengan zat, tiada ia asa dari segi zat. Mustahil Allah Ta'ala tidak asa dari segi zat. Huraiannya begitu.
Jadi sudah pasti Allah Ta'ala itu asal dari segi zatnya. Yang kedua tuan, asal dari segi sifatnya. Kita belajar sifat yang wajib diketahui oleh kita 20 sifat. 20 sifat yang wajib diketahui. Sedangkan sifat kesempurnaan Allah itu tidak terkira. Cuma yang kita wajib lagi 20. Dalam 20 sifat itu tuan, kita ambil satu sifat untuk mudah kata, untuk memudahkan itu. Letak 20 sifat, nanti kita pelik pada. Kita ambil satu sifat kudrah. Pada makhluk tuan, kita ni boleh disebut majazi akli, maksudnya tak boleh faham sahaja, bukan secara hakikat, tak boleh faham. Kita ni ada kudrah, kita ada kekuatan, kita ada kekuatan menyepok, kita ada kekuatan menyepok lain, sepok guna kaki, sepok guna tangan. Boleh sepok guna kaki, tak kena dari segi bahasa, sebab apa? Kekuatan duduk di tempat yang berbeza. Tuan-tuan nak menarik guna tangan, nak berjalan guna kaki, tapi dua-dua itu kekuatan yang berlainan, duduk di sudut yang berlainan. Maksudnya tuan-tuan, kita di jenis pada kudrah kita terbahagi-bahagi pada Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala yang pertama mustahil bahawa ia tidak asal pada sifatnya. Allah ada sifat kudrah. Dengan kudrah dia mencipta, dengan kudrah dia memerintah, dengan kudrah dia memusnah. Adakah dia ini kudrah yang berlainan? Seperti mana kita mempunyai kuasa, tapi kuasa kita punya sudut ada tempat yang berlainan, fungsi yang berlainan. Adakah Allah Ta'ala ni kudrah dia terbahagi kepada 3? Satu kudrah mencipta, satu kudrah memerintah, satu kudrah memusnah. 3 jadi kuasa. Kuasa yang berbeza-beza? Jawabnya tidak. Kudrah itulah, sifat Allah yang itulah yang mencipta, yang memerintah dan yang memusnah. Tidak seperti manusia, kudrah yang berlainan, bentuk kudrah yang berlainan mengada pada tubuh badan yang berlainan. Itu mustahil kudrah Allah itu bersifat kam munfasil, iaitu boleh dibilang-bilang kudrah. Yang kedua tuan-tuan, Allah yang bersifat mencipta, memerintah dan memusnah. Selain pada Allah, siapa yang boleh cipta, perintah, musnah? Siapakah selain pada Allah yang boleh mencipta, yang boleh memerintah dan yang boleh memusnah? Siapakah dia? Obama kah? Mahatma Gandhi kah? Siapa tu? Ada tak? Tidak ada. Tidak ada yang mempunyai sifat seperti mana sifat Allah. Kamu muntasil, maka mustahil bahawa Allah tidak asal pada sifatnya, memberi makna kalau Allah ada sifat tersebut. Ini tidak ada pada makhluk. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana kita bimbang pun dengan makhluk. Hakikatnya makhluk tidak memberi bekas. Sebab kuasa mencipta tuan-tuan bukan setakat cipta alam. Cipta ni benda tiada kepada ada. Kalau benda ada diubah menjadi benda lain, itu bukan mencipta. Itu nama dia berinovasi, mengubah ciptaan daripada besi kepada kereta. Itu maksudnya, itu bukannya ciptaan. Cipta ni daripada tiada. Tanah datang daripada mana tuan-tuan? Tanah datang daripada mana? Tanah datang pada mana? Tanah datang pada bumi. Nak kata tu, bumi datang pada mana? Kita kata, jawab itu untuk imam, jawab itu kita kata itu. Bumi datang pada mana? Itu jawapan. Sebenarnya tanah datang pada mana? Tanah datang pada tiada. Laut datang, air datang pada mana? Air datang pada tiada. Daripada tiada kepada ada. Itu kuasa Allah mencipta. Manusia boleh dapat sesuatu daripada tiada kepada ada. Benda kecil pun boleh buat. Benda itu tak pernah ada, kita ada. Kalau kita tengok cerita alien versus predator, macam-macam benda kita campur gen tu gen ni, pun jadi alien. Konon, adakah alien itu kita cipta? No. Kita ambil benda atas muka bumi, kita duduk gabung-gabung, cuba kita ambil pada tak ada yang mampu tak?
Yang ni sebut mencipta secara zahir yang kita faham. Tapi tuan-tuan, selain pada itu, bukan saja makhluk ini, tetapi bapa cerita makhluk juga dicipta. Contoh tuan-tuan, sebelum adanya senang, sebelum ada senang ada apa? Sebelum ada senang ada apa? Ada susah. Jadi semasa susah, senang ni duduk di mana? Senang ni di mana masa susah? Tiada. Apabila kita susah, senangnya ada tak? Tak ada. Bukan senang duduk tepi tu. Kesenang duduk tepi tu. Masa kita susah, situ duduk senang. Nanti bila senang, susah pun duduk situ. Dan tuan-tuan, waktu kita susah, senang itu tiada. Kemudian senang itu diadakan. Susah kepada senang adalah penciptaan tiada kepada ada. Maka siapa mampu buat? Siapa mampu buat? Allah Ta'ala tidak mampu buat. Lepas tu tuan-tuan, kalau nak cari senang, cari Allah. Sakit kepada sihat. Masa kita sakit, sihat bagaimana? Sihat tidak ada. Dan bagaimana tiba-tiba ada benda yang daripada tiada kepada ada ni, siapa boleh buat? Allah Ta'ala boleh buat. Dia punya sipil dia sama, tuan-tuan. Ada tak makhluk yang boleh buat? Ada tak makhluk yang boleh buat? Tak ada makhluk yang boleh buat. Baik tuan-tuan, tadi kita kata kita tak mampu nak mencipta, tetapi kita merubah suatu ciptaan. Tuan-tuan ambil benih kacang. Benih kacang, maknanya kita bukan mencipta sebab kita ambil benih kacang, kita tanam nak jadi pokok kacang. Sebenarnya tuan-tuan, kerja kita tadi kata kita boleh ubah daripada kacang jadi pokok kacang. Kerja kita dah tuan-tuan. Dalil mudah tuan-tuan. Kita tanam 10 pokok kacang, kita bagi air sama banyak, kita bagi banjir sama banyak, kita bagi racun sama banyak. 7 tumbuh, 3 tak tumbuh. Dalam 7 tumbuh, 4 subur, 3 tak subur. Dalam 3 tak subur, 4 yang subur. Dalam 4 yang subur, buah tak sama banyak. Yang ni buah tumbuh di bawah, yang ni buah tumbuh di atas. Tuan-tuan plan sendiri ke? Kita plan sendiri ke? Jadi nak nampak yang memerintah bukan kita. Kita cuma berusaha, tetapi yang menjadikan adalah tetap Allah Ta'ala. Bila kita tengok dua perkara ni tuan-tuan, langsung kita tidak mempunyai hak dalam alam kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah sejak azal. Tak ada hak dah tuan-tuan. Kita buat macam-macam. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Masa tak jadi tuan-tuan, kita nampak dalam kuasa Allah. Nampak dalam kuasa Allah. Nampak dalam kuasa Allah. Nampak kita lemah, kita hampir. Masa jadi tuan-tuan, nampak dalam kuasa Allah. Yang ni berat. Asal masa jadi, sebab tu timbul riak, ego, takabur, sombong, bodoh dalam mampu. Dia tak rasa dah Allah tak jadi. Masa tak jadi, Allah lemahnya aku ni kuasa Allah tak. Masa jadi, aku orang. Sedangkan masa tak jadi, siapa jadikan? Allah jadikan. Masa jadi, siapa jadikan? Allah juga yang jadikan. Kenapa sedar lain? Sebab yang memerintah itu Allah. Buktinya pada pokok kacang tadi. Kalau kita rasa kita boleh buat sendiri, tuan-tuan, apa Allah? Kalau pokok kacang kita boleh tanam satu hidup, tuan-tuan. Dalam satu hidup itu kita boleh letakkan satu pokok 50 biji. Mesti tumbuh di bawah 10 biji, di tengah 10 biji, di atas 10 biji, dan di tengah-tengah antara atas dengan bawah, antara atas dengan tengah itu 10, 50 biji. Setiap pokok tumbuh di dahan yang sama. Daun yang tumbuh di batang yang sama. Boleh buat? Mana boleh buat? Kita cuma tanam, tuan-tuan. Kita bukan buat daun tu kecil, daun besar. Daun besar kecil daun atas, kecil. Tak ada. Kita tidak mempunyai hak. Kecuali yang Allah Ta'ala keluarkan. Bila boy, kalau situ bertimus, pum, keluar dari atas bertimus. Keluar tuan-tuan. Bukan bahawa kuasa kita. Dari itu memberi makna kita tidak mempunyai kuasa pada pemerintah. Begitu juga kembali lain. Sangka kita ni kita boleh memerintah. Sebab tu tuan-tuan, kita tolak undang-undang Allah. Sebab kita tengok kita ada kuasa untuk memerintah. Hasilnya selepas 60 tahun.
maksiat semakin melanda, jenayah semakin dahsyat, sosial semakin gosok, muamalah dipenuhi dengan sistem riba, kebajikan tidak terjaga. Betul. Dunia dalam keadaan huru-hara kerana kita sangka kita boleh memerintah. Sangka ini tuan-tuan telah dimatahkan oleh ulama ribuan tahun dulu dengan sebatang pokok kacang. Tapi oleh kerana kita tak kenal ke kacang, orang tahu hunyang telan, jadi gitu lah. Manusia. Bukan nak orang sini, ini semua cerita sebelah Zimbabwe utara. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia di negara Malaysia. Baik, yang ketiga, perbuatan Allah. Kalau kita tengok Allah, kenapa pada perbuatan Allah cuma ada satu? Pada kamu fasih pun ada tuan-tuan. Maksudnya pada diri Allah melakukan berapa banyak perbuatan, tidak terkira banyaknya. Jadi perbuatan Allah banyak sampai tidak terkira. Maknanya boleh dikira, tapi nak kira sampai mana? Sampai tak boleh kira. Jadi perbuatan Allah boleh berbilang, boleh dibilang. Pada perbuatan ini kepada anak boleh dibilang. Tapi tuan-tuan, yang setiap perbuatan Allah itu, yang mana satu dalam alam ini yang bukan perbuatan Allah? Yang bukan perbuatan Allah. Bagi satu contoh cukup dah tu. Satu je contoh. Tolong. Satu je contoh. Mana satu bukan perbuatan Allah? Jawabnya tiada. Tak ada yang perbuatan. Yang tak ada yang bukan perbuatan Allah. Jadi bila kita kata tidak ada perbuatan ni, maksudnya mengubah. Perbuatan bila sebut buat lagi tuan-tuan, apa? Dia berubah itu kerana perbuatan. Tuan-tuan, alam ni sentiasa berubah, betul tak? Setiap saat dia berubah. Dulu kita cerita tentang pokok bandar, pokok pelan yang besar. Tuan-tuan tanam di tepi rumah, tuan-tuan, tunggu 5 tahun. Tuan-tuan keluar mengembara lepas 5 tahun bersama ada pokok, boleh makan pun. Tapi tuan-tuan duduk sebelah, tanam benih duduk sebelah. Nampak orang lain duduk 8 hari. Nampak ada lain? Tak nampak. Tak pokok ni kita kata 8 hari mana keluar tuan-tuan. Cuma pergerakan dia sangat perlahan. Dia bergerak perlahan, slow. Tengok 5 tahun gedabung satu pokok besar lah pokok. Itu tanda pokok bergerak, rumput bergerak, tanah bergerak, angin bergerak, laut bergerak. Kita kulit bergerak, tuan-tuan, kulit tuan-tuan bergerak. Kalau tak bergerak, macam mana kita mengalami proses penuaan? Tuan-tuan tengok kulit gerak. Tak gerak pun Ustaz, tengok dengan kita. Tapi cuba tengok lepas 18 tahun. Sekarang tuan-tuan nak cubit tapak, tergi. Nanti tuan-tuan lepas 18 tahun, tergi dengan sampai sini. Sebab terbelah ke tu. Jadi itu memberi makna kulit tu berubah. Apa yang tidak berubah, tuan-tuan? Apa yang tidak berubah pada alam? Ada tak perkara yang tidak berubah? Ada tak? Cuma fikir je. Langsung tidak ada perkara yang tidak berubah. Maknanya tuan-tuan, dalam alam semua berubah, mesti ada perbuatan yang berubah. Siapakah dia yang berubah? Siapa yang berubah? Allah Ta'ala yang berubah. Selain pada Allah yang berubah, siapa yang mampu berubah? Tapi manusia sangka dia boleh berubah. Cuba tuan-tuan tengok, pergi masuk Gandhi yang tuan-tuan tempat apa? Tempat diadora, tempat sabun, tempat gitu kan. Kalau tuan-tuan tengok set wanita, tuan-tuan, set wanita yang berlambak-lambak, tuan-tuan kalau beli cukup satu set untuk muka perempuan, tuan-tuan, beribu habis. Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya tak nak berubah. Sebab itulah set lambat tu. Hak kedut tepi muka, kedut tepi mata, tuan-tuan. Sapu ni nampak dah jadi produk tu sapu. Kedut juga. Maksud manusia sedang cuba untuk tidak menggerakkan, tidak mengubah sesuatu. Sehingga hari ini manusia kononnya, manusia nampaknya
langsung tidak mampu untuk mempertahankan walaupun satu perubahan supaya dia tidak bohong. Selain pada Allah, tidak ada yang mampu untuk mengubah segala sesuatu. Selain pada Allah, tidak ada yang mampu mengubah segala sesuatu. Kerana itu, tuan-tuan, kalau Allah berhadap pada Allah, jangan berhadap kepada makhluk Allah. Bukan payah sangat nak faham, cuma degi nak terima. Bukan orang sini, Zimbabwe, tak. Ini maksud tuan-tuan, apabila hanya Allah yang mampu melakukan segala perbuatan dan alam, malahan segala daun yang jatuh tu tahu kiraannya, berapa kiraannya ada kepada Allah. Allah tahu berapa kiraan daun yang jatuh pada setiap hari, pada setiap jam, setiap masa dan setiap saat. Kerana Allah lah yang menggugurkan daun tersebut. Jika setiap helai daun pun dalam pengetahuan Allah dan kerana Allah yang melakukan, maka lebih pada itu kesemuanya dalam pengetahuan Allah. Kerana Allah juga lah yang memperlakukan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan, antara kamu sedar atau kamu tidak sedar. Tuan-tuan sedar tak? Tuan-tuan ada bulu mata? Sedar. Tapi tuan-tuan sedar tak? Kenapa bulu mata tuan-tuan tak panjang? Seperti mana rambut tuan-tuan? Tak pernah sedar. Sebab apa tak pernah sedar? Tak pernah fikir. Tuan-tuan gunting bulu apa ni kening tuan-tuan. Gunting kening tuan-tuan, tumbuh lagi tak? Tumbuh lah. Tumbuh tetapi panjang tak? Takkan ni juga. Siapa yang menghentikan panjang takkan? La ilaha illallah. Kuku tuan-tuan, hentikan dia daripada memanjang. Mampu tak? Tuan-tuan tekan, panjang macam. Wallahu khalaqakum. Allah jadikan kamu dan segala perbuatan yang kamu sedar, yang kamu tak sedar, segala-galanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari kerana itulah manusia perlu dan wajib untuk jadi hamba Allah dari segi akalnya. Dari segi akalnya, kalau kita boleh berfikir dengan waras, tidak ada jalan untuk kita melainkan menjadi hamba kepada Allah. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain selain kita perlu menghamba diri kepada Allah. Kenapa? Kerana yang kita belajar orang. Tetapi akan berlaku pelanggaran, akan berlaku ketidakpuasan hati, akan berlaku kita akan menentang semula, akan berlaku. Kerana itu perkara nafsu. Tetapi tidaklah memberi makna kita menolak konsep di dalam diri kita dan cepat-cepatlah kembali menjadi hamba Allah. Kita terbabak, biasa terbabak. Manusia semua terbabak. Tapi terbabak ada U-turn. Sampai tak boleh nak U-turn. Bila tak boleh nak U-turn, kenapa tak boleh U-turn? Biasanya kerana dunia, duit, pangkat, kebun, harta. Ini Allah Ta'ala sebut ini. Ianya maka Allah sesuatu yang menipu daya, dan manusia sentiasa tertipu dengan apa yang mereka kejar, sehingga mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham tuan-tuan? Wallahu a'lam. Kita tengok soalan kali ini. Ada ni. Ada sahabat non-Muslim yang mengkaji Islam, katakan Allah itu zalim. Dengan hujah sebelum Allah cipta manusia, Allah dah tentukan yang satu masuk syurga, satu masuk neraka. Katanya kalau Allah itu penyayang, pasti dia masukkan hamba-Nya semua, dalam syurga. Bagaimana nak membalas hujah ini? Hujah ni tuan-tuan cari dalam Facebook banyak. Nak balas hujah ni tuan-tuan. Hujah ni panggil bukan kata mudah, tetapi senang sangat nak dipatah tuan-tuan. Nak balas hujah kata orang mesti ada kaji Islam, dah Allah tentukan syurga, Allah tentukan neraka, Allah tentukan kejahatan dan kebaikan. Tiba-tiba Allah tentukan orang buat jahat, dimasuk pula orang tu dalam neraka. Tak adil. Tuan-tuan pergi kedai dekat bawah tu. Mana kedai dekat bawah? Sana. Sana kedai dekat bawah tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di situ, kemudian menu pun sampai. Dalam menu tu nasi goreng ada, roti canai ada, chapati ada, maggi goreng ada, seafood ada, sup ayam ada, sup ekor ada, sup kambing ada, sup bubu ada.
Betul? Boleh pilih ke? Tak boleh. Boleh pilih tak? Boleh pilih. Ke tak boleh pilih? Seekor satu tak boleh. Nasi goreng satu tak boleh. Maggi goreng tak boleh. Apa yang boleh? Air kosong. Tuan-tuan, saya nak beritahu di kedai itu, tuan-tuan, di kedai itu kita sedang membuat pilihan berdasarkan kepada akal. Ada tuan-tuan pilih yang paling betul, tengok paling betul tu tengok. Ada? Tak ada, pilih yang akal. Allah beri akal untuk imam mana baik mana buruk. Yang Allah Ta'ala beritahu dia tentukan sejak azali itu syurga neraka dan sebagainya, itu kerja dia. Apabila manusia mula masuk campur kerja Allah, jadi dia. Tuan-tuan, Allah tentukan orang dalam neraka, itu tak payah semayang. Tuan-tuan nak tak semayang? Kalau Allah tentukan kita neraka, bahawa dia semayang. Dah mana Allah tentukan orang dalam neraka? Cuma Allah beritahu nasib manusia penghujungnya dalam kegemaran Allah. Tetapi ada tak Allah Ta'ala kata Ali bin Mat masuk neraka? Ada tak? Allah Ta'ala sebut ciri-ciri ahli syurga, Allah Ta'ala sebut ciri-ciri ahli neraka. Kita akan yang waras. Kita nak memenuhi konsep ciri-ciri ahli syurga kan, atau ahli neraka? Hak mana tuan-tuan nak buat? Nak buat sesuatu, nak memenuhi ciri-ciri ahli syurga ataupun nak memenuhi ciri-ciri ahli neraka? Mana satu kita nak buat? Mana satu? Ahli neraka? Dah nak penuhi ciri-ciri ahli syurga. Kenapa tuan-tuan nak penuhi ciri-ciri ahli syurga? Sebab nak masuk syurga. Nah, jadi bukankah itu kerja kita? Itu kerja kita Dan tu kita dah fikir, kalau kita buat masuk dalam kerja juga, nyudah tak buat tuan-tuan. Bukan kerja kita tu. Kerja kita hanya melakukan, memperlengkapkan diri untuk ciri-ciri ahli syurga. Kita boleh memilih pukul orang dengan sampul. Jumpa kata anak-anak tuan-tuan, dulu dia buat nanya kita, jumpa bang, tumpuk sekali. Boleh tak? Boleh, kita besar. Tapi boleh tak kita sampul? Boleh juga. Jadi tuan-tuan nak pilih mana? Nak sampul ke nak tumpuk ni? Mesti nak sampul dengan boleh halamun. Kalau dekat-dekat kopi, jumpa nak ni jaga dia, dekat kopi kita nak boleh halamun, tak, kita bersabar. Kenapa kita pilih untuk bersabar? Sebab kita tahu itu kebaikan, dan kebaikan ini akan menjadikan kita ni orang yang memenuhi ciri-ciri ahli syurga. Tapi kita kena yakin, akhirnya kuasa Tuhan Allah Ta'ala dalam medan kita, medan usaha dan ikhtiar. Kita diberi kuasa untuk memilih. Kalau kita dah fikir yang sebelah lagi kuasa Allah tu tuan-tuan, esok apa Allah nak tentukan pada tuan-tuan? Esok Allah tentukan dia. Mungkin Allah Ta'ala tentukan kita dapat 2 juta Ustaz. Dia boleh melamar 2 juta. Kita tak boleh baca apa Allah Ta'ala tentu. Tapi apa Allah Ta'ala suruh Ustaz? Yang dapat bangkit semain subuh. Apa hal tu? Apa fikir Ustaz Allah Ta'ala nak bagi benda buat benda? Kan jangan kalau tak, bukan kerja kita. Jadi tuan-tuan cipta sendirilah cara-cara nak menjawab dengan orang kafir. Ni orang Islam pun salah soal lah. Ada lagi soalan? Perlu cari kiblat atau tidak untuk sujud? Ini bukan perlu cari kiblat untuk sujud syukur. Boleh tahan juga soalan ni. Nanti Ustaz nak jawab. Baik tuan-tuan, insyaAllah sekadar terlalu kuliah kita. Kuliah kita pada bulan harapan, pada bulan puasa. Jadi bulan puasa itu Allah Ta'ala masih ada ataupun tidak, terpulang kepada rezeki kita. Cuma tuan-tuan, sedikit selingan untuk bulan puasa ni, hari pun dah pukul 9 tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin kita rasa puasa dekat tak? Mungkin ajar kita lebih dekat. Jadi jangan sedih untuk puasa, sedih untuk mati. Puasa ni nak start baca 30 juzuk. Malam ni mampu. Bila nak baca 30 juzuk, start malam ni baca. Bukan nak berpuasa. Tuan-tuan, tetapi jika Allah mentakdirkan ada rezeki untuk kita berpuasa pada tahun ini, tolonglah berazam untuk menjadikan puasa ni puasa yang paling sempurna untuk kita. Sebab mungkin
Ini puasa terakhir kita sebelum kita bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Contohnya kata Allah, yang pertama sedia untuk mati, yang kedua kalau Allah Ta'ala menerik nyawa kita ketika puasa ni, puasalah dengan sebenar-benar puasa zahirnya, puasa batin, dan faedahnya akan kembali kepada diri masing-masing. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu akan dapat hasilnya. Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu akan dapat balasannya. Maka tuan-tuan, hari kuliah kita yang satu lagi pun masih dalam mood raya. 8 hari pun dah tak saja. Kalau bayar masih hari ke-8 raya tak salah saya. Kalau bulan puasa tidak ada dan bulan raya tidak ada, kita akan cuti 2 bulan. Jadi mereka adulah, insyaAllah kita akan jumpa semula pada hujung bulan 8. Tapi tengok nanti perencanaan macam mana dari Imam kita lah. Tuan-tuan bersama saya ada tabung Mahat Hafiz Al-Banna. Walaupun puasa belum sampai, tapi ilmu tetap diharapkan. Jadi tuan-tuan boleh masuk apa-apa yang tuan-tuan ada dalam tu, tanpa meninggalkan walaupun sepuluh dalam poket tuan-tuan. Yang kedua, saya masih lagi membawa buku doakan. Setelah saya mengeluarkan bermula daripada bulan 3 sehingga ke sekarang tuan-tuan, saya cuma hanya mampu mengumpul sebanyak lebih kurang RM70,000. Sedangkan harga tanah pun berjumlah RM150,000 dan juga jumlah untuk mendirikan bangunan 3.4 juta. Jadi tuan-tuan, ini sangat jauh lagi daripada yang disasarkan. Jadi sesiapa yang nak membantu jualan doakan untuk mendirikan Seri Hafiz Al-Banna boleh melakukan dengan ambil buku dengan saya lepas waktu Isyak ni kan. Dan saya pun nak beli secara senilai dalam tu ada 3-4 buku yang orang kalau jual kemudian tak habis, dia pulang duit dan dia pulang buku sekali. Jadi yang tu tuan-tuan boleh beli senilai pada malam ni, insyaAllah. InsyaAllah Allah Ta'ala memberkati majlis kita, dan kalau diperkenankan pada Allah selepas raya kita akan jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.